Dia tak apa kuat. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati seluruh tuan kuasa surau. Pertamanya saya biasa berkuliah dengan jumlah kehadiran yang lebih sikit daripada ni lah. Ini kira ramai lah. Dan saya kuliah pun saya akan berhenti insya'. Itu cerita kuliah saya lah. Kita tak akan sambung lepas insya'. Sebab ramai ustaz sambung lepas insya', jadi saya pilih untuk berhenti ketika insya'. Ini pesan dari guru saya. Guru saya, dia pesan, dia kata, kalau kuliah maghrib berhenti insya'. Tapi kalau kuliah subuh boleh sambung panjang. Maka saya sediakan kepada tuan-tuan nota yang saya buat untuk memudahkan kita faham apa yang nak dibincangkan. Kemudian kita akan habiskan nota ni kalau sempat. Tak sempat pun tuan-tuan boleh bawa balik dan baca. Jadi tajuk kita ialah tentang fitnah. Dan dalam nota tu kita akan lihat satu persatu. Saya nyatakan yang mula-mula bahawa fitnah ini ataupun fitnah akhir zaman ini berasal dari perkataan bahasa Arab, iaitu fitnah. Dan fitnah ni tersebut dalam Al-Quran dan ada dalam hadis Nabi SAW. Tapi maknanya pelbagai. Kadang-kadang kita jumpa ayat yang ada perkataan fitnah dengan maksud siksaan. Seperti contoh ayat dalam surah Al-Buruj, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Orang-orang yang memfitnah orang beriman lelaki dan wanita, bukan maksud fitnah, maksudnya ialah menyiksa. Kerana surah Al-Buruj bercerita tentang ashabul ukhdud, orang-orang beriman yang disiksa oleh seorang raja yang kafir. Jadi maksud dalam bahasa kita Melayu ni fitnah ni lain. Maka dalam Al-Quran dan hadis maksudnya pun banyak. Kalau orang kita, dalam bahasa kita, fitnah ni tuduhan palsu. Tapi dalam Quran dan hadis dia tak digunakan perkataan fitnah untuk tuduhan palsu. Tuduhan palsu digunakan perkataan lain, seperti dalam surah An-Nur itu perkataan buhtan. Buhtan ni adalah tuduhan palsu. Jadi saya sebutkan dalam nota tersebut bahawa kita ada fitnah dari segi perkataannya ada dalam Al-Quran dan hadis. Maknanya lain. Ada kadang-kadang siksaan. Kemudian ada juga maknanya ialah ujian. Iaitu seperti mana disebut dalam Al-Quran beberapa kali bahawa amwalukum wa auladukum ni, harta kamu dan anak-anak kamu fitnah. Sebagai apa? Sebagai ujian. Fitnah juga. Maka ujian ni kita fahamlah, ia sebagai satu cara untuk melihat siapa yang berjaya dan siapa yang gagal. Jadi orang yang ada harta, dia diuji. Adakah dia mendapatkannya daripada yang halal dan membelanjakannya pada yang halal. Kalau dia ada anak pinak, adakah dia jaga dengan benar atau tidak? Adakah melalaikan atau tidak? Sebab Allah sebut dalam Al-Quran, la tulhikum amwalukum wala auladukum. Jangan sekali-kali harta dan anak-anak kamu melalaikan dan melekakan kamu. Jadi itu fitnah, ujian. Dalam ayat lain pula disebutkan fitnah ini adalah sebagai kesesatan. Dalam Quran Allah sebut tentang cubaan orang kafir untuk menghalang Rasulullah SAW. Maka Allah sebut wal fitnatu ashaddu minal qatl. Dan fitnah itu lebih berat daripada membunuh. Maksud dia bukan yang macam kita biasa dengar orang sebut. Dia kata jangan fitnah orang, fitnah lagi besar dosa daripada bunuh. Bukan. Ayat Quran cerita pasal lain. Ayat Quran cerita pasal fitnah itu adalah halangan orang kafir daripada orang masuk Islam. Maka Allah sebut apa yang mereka buat itu lagi besar dosa daripada berperang dan membunuh. Mereka menghalang orang masuk Islam. Dalam surah Al-Baqarah diulang 2 kali. Wal fitnatu asyaddu, satu lagi wal fitnatu akbaru minal qatl. Al-qatl itu adalah peperangan. Maka orang kafir, dia ketika mana Nabi SAW berdakwah, dia kata tak boleh perang di bulan-bulan suci. Maka dia seolah-olah menyalahkan orang Islam bila berperang menentang orang kafir. Tapi Allah jawab balik, perbuatan kamu menghalang orang masuk Islam itu
ialah fitnah yang lagi besar dosa daripada berperang. Maka untuk mereka faham. Jadi kesimpulan dia, di awal-awal nota saya sebutkan bahawa fitnah itu ada banyak maksud. Juga ada maksud dengan huru-hara, kekacauan, kacau bilau. Ini ada dalam Al-Quran dan hadis. Dalam hadis Nabi SAW lebih diperincikan. Sepanjang zaman, tuan-tuan, hadis ini dibukukan. Hadis ini adalah ucapan dan juga perbuatan semua yang Nabi buat. Maka sejak zaman Nabi ia dihafal dan sebahagian sahabat menulis. Selepas Nabi wafat makin ramai yang menulis. Sampailah ke zaman kegemilangan Islam dalam penulisan hadis. Maka alhamdulillah saya tengok di surau ni pun ada kitab tadi, Mukhtasar Sunan An-Nasa'i. Di sini. Siapa An-Nasa'i ni? Dia imam hadis yang mengumpulkan kitab nama dia Sunan. Dia meninggal tahun 303 Hijrah. Jasa besar imam-imam seperti Imam Nasa'i dan Imam Bukhari dan Muslim dan lain-lain, jasa mereka lah yang mengumpulkan hadis. Maka sebagai dalam nota tersebut, tuan boleh tengok, iaitu mereka telah mengkhususkan satu bab tentang hadis-hadis fitnah akhir zaman. Bukalah kitab mana pun insya-Allah ada tajuk ni. Kenapa? Sebab banyak hadis. Maka para ulama yang telah bijak menyusun kitab sejak ribuan tahun dulu telah buat kitab. Macam kitab Sunan Nasa'i tadi, kitab Sahih Bukhari, kitab semua ada di kedai-kedai buku, diterjemah semua ada, alhamdulillah. Maka dalam kitab-kitab ni ada hadis-hadis tentang fitnah akhir zaman. Maka para ulama telah pun mengumpulkan. Tinggalnya pada kita ialah satu benda yang paling penting, iaitu kita nak memahami semua benda ni. Nak memahami. Salah faham, salah letak menyebabkan kita telah menyatakan benda yang tak ada dalam hadis. Ini penting. Ramai orang suka dakwa. Sebab tu kita sebut tadi, pengurusi kita sebut, maksudnya orang ambil maklumat sana sini. Betul tak betul nombor dua. Yang penting sedap, menarik, apa lagi? Sedih ke, apa lagi? Pelik ke? Orang akan tengok yang semua tadi. Dia tak tengok betul ke tak betul. Maka dia tulis panjang-panjang WhatsApp, di-forwardkan, disebarkan, rupanya tak betul. Apa kita nak jawab? Jadi kita kena hati-hati. Di antara yang orang suka sebut dan cerita zaman sekarang ialah tentang akhir zaman. Maka dia ambil hadis-hadis Nabi, kadang-kadang diceritakan tak seperti yang sepatutnya dipahami. Ini masalah juga. Kita akan beri contoh nanti. Jadi bila ulama buat begini, tugas kita, saya ulang sekali lagi, ialah untuk mengaji. Sebab ulama ni buat kitab bukan untuk hiasan. Imam An-Nasa'i kita ni buat kitab Sunan An-Nasa'i ada 5,000 lebih hadis. Tapi yang ni mukhtasar belakang saya ni. Mukhtasar masuk ringkasan. Diringkaskan oleh ulama lain. Saya imam tu, imam beringkaskan. Imam Al-Munziri ke apa? Ya. Mustafa Buah ni guru saya juga. Dia orang alim zaman sekarang. Dia datang Malaysia beberapa kali. Ni dia kata ringkasan tapi tebal. Dalam buku kitab ni para ulama kaji dan mengaji. Sebab tu mungkin tuan-tuan disebutkan tadi dengar tentang pusat pengajian yang saya dan sahabat-sahabat saya tubuhkan, iaitu Tirmizi Center, dekat lorong sebelah saya di hujung. Kita tubuhkan ni ialah pusat pengajian percuma yang mengaji kitab-kitab. Ada fiqh, ada hadis, ada tafsir, ada tasawuf, macam-macam. Dan kita buat tu sebab apa? Sebab kita nak orang tahu apa yang ada dalam kitab. Maka kita buat pengajian, yang hadir pun boleh mengaji, yang jauh dekat boleh mengaji. Kita buat secara langsung dalam Facebook kita. Jadi kalau tuan-tuan buka Tirmizi Center dalam Facebook, ada kelas-kelas yang kita dah buat lama. Ada lebih kurang 400 lebih kelas kita dah buat. Kita sebarkan, kita siarkan, kita rakamkan, dan kita berikan tajuk. Masa ke semasa kita ada kelas. Pengajian ini untuk apa? Pengajian untuk mendalami kitab-kitab. Untuk semua. Bukan untuk orang tertentu.
Tapi sebab mungkin orang tak tahu, maka orang tak datang. Mungkin masa tak kena, kelas kita biasa kita buat lepas isyak. Sebab kita tak nak ganggu orang yang ke surau ke masjid. Lepas isyak biasa kita buat. Kadang-kadang cuti kita buat pagi. Macam pagi esok kita ada kelas pengajian. Pukul 10 pagi kita buat pengajian tentang doa qunut di sisi Imam Asy-Syafi'i. Kerana ada beberapa orang pendakwah di Malaysia ni yang mempertikaikan mazhab Syafi'i. Dia mempertikaikan doa qunut. Jadi kita nak jawab balik kepada dia dengan cara ilmiah, cara ilmu. Siapa yang berminat boleh datang, tak ada yuran, tak ada apa. Kita buat pusat pengajian ni untuk sesiapa sahaja datang dan mengaji, dan ustaz-ustaz yang kita jemput pun ramai, untuk semua. Jadi kalau orang tanya, ini training center ni apa dia? Mengaji apa ni? Kita mengaji bukan mengaji sembunyi-sembunyi. Kalau kita nak mengaji pelik-pelik, kita buat lautan. Ini kita buat dalam taman. Dan semua orang tahu kita daftar dengan ROS, kita daftar rasmi, kita ada sijil, kita semua kita buat. Alhamdulillah, wakil-wakil daripada pihak tertentu pun datang jumpa kita dan sebagainya. Jadi pengajian kita buat ialah untuk apa? Untuk keluarkan balik yang dalam kitab, mengaji. Jadi bila kita buat pengajian ni, ramai orang tak tahu kenapa kita mengaji. Sebab kita nak mendalami ilmu itu satu hal. Tuan-tuan tengok, bila ada orang tak mengaji, kesan dia pada apa? Pada diri dia, pada keluarga dia, pada fahaman dia. Kesan tu panjang. Bila kita mengaji, kesan tu nampak pada kita dan keluarga. Yang kedua, kita juga mengaji untuk dapat pahala. Kita bukan hanya mengaji untuk dapat ilmu, kata saya dah tua Ustaz, saya nak mengaji apa. Tak, kita dapat pahala. Sebab itu ada orang mengaji sampai mati. Kerana apa? Dia kata, biar aku mati dalam menuntut ilmu. Itu maksud dia. Dia tak ada orang boleh kata saya dah habis mengaji. Contoh macam saya ustaz, saya mengaji di Jordan 4 tahun lebih, saya pun balik, saya kata saya dah habis mengaji. Itu tak betul. Saya mengaji sampai hari ini. Saya mengajar, saya mengaji. Saya mengajar, saya mengaji. Supaya kita faham ilmu ni untuk mengetahui dan untuk amalan soleh. Itu penting. Sebab kadang-kadang kita fikir nak mengaji semua. Inilah pahala kita, amalan kita. Itu maksud. Jadi bila kita buat benda ni, kita telah membantu masyarakat untuk faham isu ini dan isu-isu lain. Baik, kita pergi ke nota seterusnya. Tentang apa? Nombor 6. Cuba tengok sikit. Tentang apa? Jadi ada orang bertanya-tanya, kenapa di akhir zaman ni macam-macam benda akan berlaku? Dengan susahnya, dengan huru-haranya, yang kita nampak hari ni, yang kita belum nampak lagi, nanti akan datang lagi tanda-tanda besar. Kenapa Allah buat begini? Ada hikmah, ada sebab. Kerana antaranya kata ulama ialah Allah SWT menguji orang beriman. So kita fitnah hari tu, iaitu ujian pada orang beriman. Kerana orang beriman ni dia perlu diuji, barulah akan terlahir orang yang benar-benar beriman. Kemudian Allah berikan pahala pula kepada yang berjuang untuk melawan fitnah akhir zaman. Maka Allah muliakan umat akhir zaman. Kita kan tak sempat jumpa Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi-Nabi semua sampai Nabi Muhammad SAW. Tak sempat jumpa. Jadi seolah-olah umat akhir zaman ni, kita fikir balik, apa keistimewaan kita sebenarnya? Apakah yang kita lebih? Kita tak jumpa pun Nabi-Nabi. Tapi Allah sediakan fitnah akhir zaman untuk menaikkan darjat orang akhir zaman. Maka di hujung akhir zaman Allah muliakan dengan benda-benda ni supaya orang beriman tu dapat sampai, dapat keistimewaan. Itu maksud dia. Maka kita ulama umat zaman dulu berjuang dengan cara mereka. Kita di akhir zaman menjaga agama kita dengan cara kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud dia. Baik. Kemudian bila kita lihat lagi pada hadis-hadis Nabi dalam nota yang tuan-tuan ada tentang fitnah akhir zaman, hadis ni ada macam-macam, tapi kita susut. Ada hadis yang cerita tentang peristiwa apa akan berlaku. Lepas ni apa, nanti jadi apa, akhir zaman apa. Rasulullah beritahu, kamu belum tengok wahai sahabatku, nanti akan datang, kamu akan lihat. Atau
umat Islam akhir zaman akan lihat cerita macam-macam. Contoh semalam saya mengajar dekat di Alpinia surau tu. Bulan-bulan saya ada mengajar situ di Alpinia. Kita mengajar satu hadis Imran bin Husain, sahabat Nabi. Satu hari selepas Nabi wafat, dia berjalan ke masjid, dia nampak ada seorang lelaki baca Quran, berlagu dengan indah, dengan suara yang kuat. Lepas habis baca Quran, dia minta duit dekat orang yang hadir. Dia ambil kopiah, ambil apa. Maka Imran bin Husain kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi inilah yang aku pernah dengar Nabi cakap. Di akhir zaman akan ada orang yang baca Quran dan minta duit kepada manusia, minta balasan dari manusia. So benda begini sahabat tak nampak zaman itu, tapi Nabi kata akan nampak. Mungkin kamu tak nampak, cucu keturunan umat Islam akan nampak. Contoh lain lagi, Nabi beritahu akan berlaku peperangan di mana umat Islam lawan orang-orang yang matanya sepet, pipinya tembam, baju dan pakaiannya menggunakan bulu binatang. Rupanya berlaku pada tahun 600 Hijrah lebih, perang Islam dengan Mongol, orang Mongolia. Jadi Rasulullah beritahu dulu. Jadi ini kita panggil ada hadis Nabi yang beritahu peristiwa. Baik, satu peristiwa apa berlaku, kita kena faham. Yang kedua bagi tahu bila, waktu. Tapi waktu ni yang menariknya, waktu fitnah akhir zaman ni Rasulullah tak beritahu secara jelas tahun bila, apa yang akan berlaku, berapa hari bulan, tak. Nabi cakap di akhir zaman akan berlaku. Maka di sini ulama ingat dengan kita, jangan cepat kita buat kesimpulan yang berlaku ni adalah dalam hadis. Nabi kata di akhir zaman akan berlaku tentera Madinah memerangi kawasan Syam, contoh. Kita bercakap, ni dah berlaku dah sekarang. Rupanya tak. Jadi ada orang dia suka ambil hadis Nabi, dia tak faham, dia letak di tempat-tempat tertentu. Yang ni bahaya. Bila Nabi cakap akan berlaku, Nabi tak beritahu bila. Maka kita kena baca betul-betul. Kita kata benda ni adakah sesuai dengan apa yang berlaku? Ulama yang kaji, bukan kita. Kan contohnya Dajjal lah. Dajjal. Ada orang dulu sebarkan gambar bayi kecil mata satu. Dia kata dah lahir dah Dajjal. Sedangkan Dajjal mata dua, satu buta. Yang budak tu dia buat gambar macam mana kita pun tak tahu, mata ada satu saja. Ini dah salah. Rasulullah sebut Dajjal matanya dua, satu buta. Kemudian Nabi beritahu Dajjal dah pun ada sejak zaman dulu. Kita beritahu Dajjal baru lahir. Ini contoh kepada orang yang cuba nak ambil hadis Nabi tapi salah faham. Itu maksud. Macam jerebu sekarang. Rasulullah sebut tanda besar kiamat antaranya adalah asap yang keluar. Kita bercakap, dululah ada orang cakap, sekarang dah banyak kali jadi orang tak cakap lah kot. Mula-mula dulu cakap, kadang-kadang ada juga dia kata jerebu ni dia ad-dukhan. Ad-dukhan, surah ad-dukhan dalam Quran. Dan tanda kiamat bersama ad-dukhan, asap. Ulama dah huraikan, bukan yang ni. Asap yang keluar tu, ulama bincang asap itu seluruh dunia. Dan asap itu di akhir zaman. Ini berjerebu, kejap elok, kejap okey, kejap hijau, kejap kuning, kejap hijau balik. Kita pun orang tengok orang Islam pun tak pergi masjid pun. Nampak? Kalau berlaku tanda-tanda besar, semua pakai kalut nak pergi buat. Tak ada juga. Semua duduk rumah je. Pasang aircon, tapih udara. Jadi ini bukan cerita tu. Jadi kita risau takut hadis Nabi ni, kita letak waktu. Tahun ni, tahun bila. Ada orang ceramah, dia kata, tahun ni kiamat, tahun ni kiamat. Satu masa lalu saya ingat, ada orang, tahun ni kiamat, tak kiamat-kiamat juga. Ini orang agama lain memang macam tu, tapi sayang orang Islam pun ikut juga. Sebab dia nak sangat bila. Sedangkan kita kata apa? Kiamat tu ada dua. Satu kiamat kecil, satu kiamat betul, besar. Kiamat kecil ni kita mati. Kita mati selesai. Kiamat besar, berlaku ke tak berlaku, kita mati juga. Itu masalah. Kena fikir yang tu. Baik. Kemudian ada hadis yang ceritakan watak-watak orang-orang, nama-nama dalam peristiwa akhir zaman. Akan berlaku ni, orang tu begini, orang ni begini. Maka
seseorang ni ada banyak dalam hadis. Nama pun ada juga. Macam Dajjal, nama dia Al-Masih Ad-Dajjal. Kenapa nama dia Al-Masih Ad-Dajjal? Al-Masih ni maksud dia membawa kerosakan ke seluruh bumi. Al-Masih, masah al-ard. Maksudnya, dia meliputi bumi ini dengan keburukan. Nabi Isa digelar juga Al-Masih sebab dia meliputi dunia dengan hidayah dan petunjuk. Maka Allah sebut nama dia Ad-Dajjal, Al-Masih Ad-Dajjal. Dan Rasulullah beritahu Dajjal ni ada 30. Sepanjang zaman ada pendusta 1, 2, 3 sampai 29. Yang 30 itulah Dajjal yang sebenar. Jadi Dajjal ni maksudnya apa? Dalam bahasa Arab, penipu. Orang yang mengaku Nabi, mengaku Tuhan, na'udzubillah, ada di Malaysia pun ada, di luar negara pun ada. Sentiasa ada penipu, pendusta. Tapi yang akhir itu ialah Dajjal. Baik. Kemudian ada hadis yang cerita ni lagi penting. Ini lebih penting, iaitu menceritakan apa perlu kita buat di akhir zaman. Ini yang kita nak sama-sama ingatkan diri kita. Kita tak perlu tahu bila, di mana, apa akan berlaku. Kita perlu tahu kalau berlaku kita nak buat apa. Sebab tu dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud, dalam Sunnah Abu Daud dan kitab lain, disebutkan bahawa kalau Dajjal tu dah datang, kalau kamu dah dengar Dajjal itu dah muncul, Nabi suruh jauhi dia. Jangan pergi cari. Jauhi. Kenapa Nabi suruh jauhi? Ini kaedah Islam. Fitnah dijauhi. Benda-benda yang huru hara, kekacauan, benda yang pelik, yang tak faham, yang boleh gugat iman kita, kita jauhkan daripada kita. Sebab tu kita kena berdoa jauh daripada fitnah. Jangan kita dengar Dajjal dah muncul, jom kita pergi tengok ramai-ramai. Ini masalahnya. Nanti dia cakap, buat suara lembut, cakap elok semua. Yang pelik Dajjal ni, muka dia Rasulullah ceritakan buruk. Tapi dia berjaya tarik orang. Kalau tengok muka dah buruk dah. Jadi, tengok pada jauh, pergi dekat, dengar dia cakap, akan terpengaruh. Maka Rasulullah kata, kalau dengar Dajjal muncul di mana-mana, jauhi. Kalau jumpa juga, bertahan. Tapi kalau tak jumpa, jangan pergi cari. Satu masa nanti mungkin berlaku. Seluruh dunia tahu. Dajjal ni kalau dia muncul, seluruh dunia akan tahu. Bukan maksud dia muncul dekat sana, seorang, dua, tiga orang tahu. Bukan. Semua orang akan tahu. Orang ni, saya dengar orang cakap, Dajjal dah muncul kat mana? Kat Jerman. Dia buat apa kat Jerman? Dia sembunyi. Dajjal bukan sembunyi. Dajjal dia akan muncul dan akan merosakkan dunia. Dia akan buat kerja dia. Sekarang Dajjal tak ada. Tak masuk TV apa pun. Tak masuk televisyen. Dajjal ada? Tak ada. Dia tak muncul lagi. Bila dia muncul, susah kita. Kita jauhi. Maka ada hadis tentang panduan. Ada hadis Nabi sebut, orang yang selamat berdajjal, dia baca surah Al-Kahfi. Kenapa? Maka kita ambil panduan ni dan kita fahami sama-sama, sebab surah Al-Kahfi surah yang mengajar kita bahawa dunia ni tak boleh banding dengan akhirat. Surah Al-Kahfi kalau kita baca pada awal sampai habis, cerita dunia akhirat, dunia akhirat, dunia akhirat. Sebab apa? Dajjal bawa dunia. Maka orang ikut dia kerana dunia. Akhirat lupa. Maka surah Al-Kahfi bila kita baca, mengingatkan kita pada akhirat. Ada ayat dalam surah Al-Kahfi kan, inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha. Allah jadikan yang di atas bumi ini perhiasan. Kemudian Allah akan hancurkan. Maka kita sedar benda ni. Bila Dajjal datang, ditawarkan apa pun, kita tak ni. Ada orang kata kat saya, insya-Allah Ustaz, kalau Dajjal datang, saya bertahan. Saya kata, ya ke? Pasti ke? Saya pernah buat kuliah di sebuah masjid, tuan-tuan. Kuliah saya lepas isyak. Kuliah lepas isyak saya buat panjang. Kuliah maghrib kejap kan. Jadi masjid ni buat kuliah lepas isyak. Dia kata, Ustaz datang lepas isyak. Datang. Setiap kali saya datang lebih kurang 100 orang. Saya kata, Alhamdulillah. Saya tak pernah kuliah ramai macam ni. Tapi satu malam, lepas isyak orang buat kenduri. Kosong kuliah. Semua pergi makan. Saya duduk sini, duduk tunggu. Itu baru makanan. Belum ada tawaran lain lagi. Baru makanan, lapar sangat kot. Kuliah isyak ni, biasa penuh. Tiba-tiba malam tu kosong. Lepas tu saya tengok kat sebelah tu, ramai orang beratur makan. Makan lebih utama daripada kuliah. Pernah saya kuliah di sebuah surau di Shah Alam. Malam tu Malaysia lawan bola. Dengan Tutup Imam tak ada. Dengan Tok Bilal pun hilang. Nasib baik orang lain ganti.
Saya kata, kenapa kosong surau? Dia kata, malam ni ada bola. Tak nasib baik saya tak pergi tengok lah. Kalau saya pergi sekali, kuliah tak nak tahu. Itu bawa bola sepak. Televisyen, apa kesan daripada kita? Hiburan, apa kesan pada anak-anak kita? Sampai orang tak baca Quran. Oh, ini Dajjal belum datang. Ini kita kata, kita kena sedar bahawa fitnah ni menggugat. Kalau boleh jauhkan. Itu maksud dia. Baik. Kemudian kita ada hadis yang cerita juga tentang akhir zaman secara terperinci, secara umum semua ada baik. Yang kita nak ambil sebenarnya waktu kita masih ada ni ialah untuk ambil apakah yang kita kena buat untuk memelihara diri kita di akhir zaman. Kita confirm akhir zaman sebab Rasulullah Nabi tak akhir, Rasul tak akhir, confirm. Tak tahu bila, tak tahu betul-betul bila nak kiamat. Dulu kata 2012 macam hidup lagi sampai hari ni. Orang kafir dia percayalah. Kemudian ada pula orang kafir kata satu benda nak langgar bumi, apa meteor semua. Jadi ada orang kata kat saya, Ustaz, susah kata Ustaz, kalau langgar ni kiamat Ustaz. Saya kata saya tak susah hati pun. Kenapa? Sebab Rasulullah beritahu dalam hadis, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahawa umat orang beriman akan meninggal sebelum hancurnya bumi. Ini rahmat Allah kepada orang beriman. Akhir zaman bila datang Dajjal, betul Nabi Isa, Ya'juj, Ma'juj, apa okey, habis semua. Kemudian Allah akan hantar angin yang bersih yang mencabut nyawa orang beriman. Maka selepas itu tinggal di dunia ini orang kafir sahaja, maka hancurlah bumi ke atas mereka. Jadi kita tak risau. Jangan risau. Kita baca hadis, kita akan tenang. Sebab hancurnya bumi kerana kiamat yang dalam Quran dan surah-surah juzul amma, semuanya berlaku pada orang yang tidak beriman. Itu maksudnya. Baik. Jadi apa yang kita nak buat, insya-Allah saya senaraikan. Sebab saya tengok jam ni, kita berhenti insya, kena tepat. Semalam saya kuliah, semalam saya berhenti sebelum insya. Saya berhenti tengok jam, dia bunyi. Alhamdulillah, semua orang suka. Setakat ni saya kuliah, kalau berhenti insya-Allah seorang senyum. Ada. Dah panduan. Waktu dia photostat depan belakang tak? Ada. Ada depan saja. Apa yang pertama, yang kedua kita baca dan kita ulas sebelum habis waktu. Yang pertama, kena ada ilmu untuk menghadapi fitnah. Mempelajari hadis Nabi, kerana kita beritahu di atas tadi, dalam hadis-hadis Nabi ini ada panduan menghadapi fitnah. Maka kena mengaji. Dan hadis ini banyak, maka kena habiskan masa yang banyak untuk belajar. Belajar kena ada guru, maka alhamdulillah majlis ilmu banyak di mana-mana kita cari. Yang kedua, berdoa agar dijauhi daripada fitnah. Mintalah doa, ya Allah Tuanku, janganlah apa-apa benda yang menjadi ujian dan sebagainya di akhir zaman, janganlah kena pada diri aku dan keluarga aku dan anak cucuku. Minta dijauhkan. Sebab takut tak mampu. Sebab tu ketika seorang sahabat bercerita bagaimana mereka masuk Islam, ada seorang lelaki datang yang bukan sahabat, yang tak jumpa Nabi. Dia datang, dia kata, wahai sahabat Nabi, seronoknya kamu dapat jumpa Nabi. Kalaulah aku hidup zaman tu, dia kata. Apa jawapan sahabat tadi? Sahabat tadi nama dia Al-Miqdam, nama dia. Al-Miqdam kata apa? Jangan cakap macam tu. Ramai orang jumpa Nabi dan tak beriman di zaman tu. Jangan minta benda yang tak mampu. Jangan kata, kalau aku hidup zaman Nabi, sahabat lah aku. Belum tentu. Abu Jahal, Abu Lahab jumpa Nabi juga, tapi tak mau ikut. Jadi bersyukurlah kita lahir dengan Islam. Syukur. Itu maksud dia. Jadi kita minta, ya Allah, janganlah aku diuji. Ada seorang lelaki zaman Nabi pernah sakit badan sampai bengkak. Nabi ziarah, Nabi kata, kenapa engkau buat apa ni? Dia saya doa, ya Rasulullah. Doa apa? Dia doa, ya Allah, kalau aku ada dosa, balalah di dunia. Maka badannya bengkak, sakit. Nabi kata, jangan minta benda kau tak mampu. Bila ada dosa, minta Allah ampun. Bukan minta Allah balas. Itu maksud dia. Jadi kita jangan kata, ya Allah, ingin nak jumpa Dajjal. Nak lawan, jangan cakap macam tu. Dajjal belum datang ni. Dia datang sekejap lagi, bergegar kita. Anak cucu kita, ya Allah, selamatkanlah semua. Itu doa. Kena doa banyak-banyak dalam lepas solat, dalam solat, di luar solat, di mana-mana. Baik. Lepas tu? Itu yang tadi.
ketika berlaku fitnah tu jauhi. Nabi pesan, kalau berlaku huru-hara jangan campur, jangan jadi orang yang tersalah. Contohnya berlaku peperangan yang tak tahu siapa betul, jangan masuk, nanti terlakukan buat benda yang salah. Nabi kata kalau orang berjalan, orang berlari, kita berjalan. Kalau orang berjalan, kita duduk. Jangan ikut huru-hara dan kekacauan. Maka Rasulullah ajar dari kita supaya ikut yang benar. Dan sebelum adhan, hujung tu ada bab ibadat. Okey, lepas tu bila berlaku apa-apa fitnah akhir zaman, jagalah tangan dan lidah kita daripada menyakiti orang lain. Ini penting. Berlaku benda kita tak faham, wallahu alam, saya tak nak komen. Ini bila berlaku benda kita tak faham, berlaku apa benda kita dengar berita pelik, kita pun maki orang tu, kutuk orang ni, sesat ke orang ni. Tiba-tiba lain cerita. Kita pun astagfirullahalazim, aku dah kata macam-macam. Sebab tu ketika orang seorang lelaki berjumpa dengan Habib Omar daripada Yaman. Habib Omar ni ulama Yaman. Kawan lelaki ni kata dia dah banyak fitnah. Maksud dia dah banyak kutuk Habib Omar dan juga dikutuk orang. Habib Omar kata, aku boleh maafkan, tapi kau kena fikir yang kau cakap tu dah tersebar, macam mana nak tarik balik. Ingat yang tu kan? Ada orang dia tak faham, dia kutuk, dia cakap, dia apa, lepas satu ketika dia tahu dia salah, dia buat macam mana. Sebab tu dia kata, wallahu alam, hati-hati, saya tak mau cakap apa yang saya tahu setakat ni saja. Jadi ini penting. Bila berlaku peristiwa akhir zaman yang pelik-pelik, kita menjaga daripada tersalah cakap dan bertindak. Lagi? Ini penting. Rasulullah pernah sebut, badiru bil amali, cepat-cepatlah buat amalan sebelum berlakunya fitanan. Maksud sebelum berlakunya fitnah. Huru-hara, kekacauan yang pelik-pelik ni menyebabkan apa? Menyebabkan kita tak tenang, nak buat ibadah tak tenang. Maka ketika aman, ketika belum berlaku fitnah, ketika berlaku dan kita tak sertai, banyak-banyaklah buat ibadat. Ibadat ni lah akan jaga kita. Nabi pernah sebut pada seorang sahabat. Nabi kata kepada dia, nama sahabat ni tak usah saya lah, Muhammad bin Maslamah. Nabi kata kepada dia, ilzam baitaka. Satu masa kalau berlaku fitnah, duduk di rumah. Apa maksud Nabi? Maksud jaga diri, keluarga, jaga ibadat. Pernah berlaku zaman dulu, dan di tempat-tempat yang di dunia ni tak macam kita. Kita alhamdulillah kan, aman, damai, tenang, tak ada apa, jerebu lah sikit. Tapi yang lain okey, jam sikit kadang-kadang. Tak adalah huru-hara. Maka buatlah ibadat ketika tak berlaku huru-hara. Mengajilah ketika boleh mengaji. Ibadatlah ketika boleh ibadat. Bila berlaku huru-hara, contohnya macam mana kita nak buat? Sebab tu bila keadaan aman, inilah peluang kita buat ibadat. Ketika kita sihat, itulah waktu kita buat ibadat. Ketika sakit, ada kekacauan, ada masalah, kita dah tak mampu buat semua benda tadi. Sebab tu dalam Al-Quran Allah sebut tentang orang yang Allah jatuhkan dan Allah muliakan. Antara yang Allah muliakan ialah bila dia beramal di usia dia muda dan sihat, di usia tua dan sakit, Allah bagi pahala dekat dia. Betul tuan-tuan, alhamdulillah ketika sihat, ketika berpeluang, ketika tak ada masalah, tak sibuk, kita buat Quran, kita baca sebanyak mungkin, kita mengaji. Kerana kita tak tahu bila akan berlaku, kita tak mampu dah nak buat benda tu. Adakah kerana sakit mungkin, adakah kerana sibuk mungkin, adakah kerana fitnah dekat luar. Di Yaman tuan-tuan, saya sembang guru saya, dia kata sedih, universiti tutup, masjid tak boleh pergi, akhirnya duduk kat rumah. Duduk kat rumah, dan ada orang seorang dua datang belajar dengan dia. Dia alim, tapi tak boleh mengajar. Dekat Syria berlaku ketika mula-mula perang tu, ulama-ulama terpaksa lari keluar. Ada ulama yang meninggal, ada kelas tak boleh buat masjid. Saya pergi Syria pada 2001. Masjid itulah tempat dibom dan sebagainya pada tahun 2011. Jadi saya ingat betapa aman dan betapa ramainya orang datang masjid. Bila berlaku fitnah, huru-hara, tak ada apa, semua orang lari keluar. Sebab tu ulama-ulama datang Malaysia, datang Indonesia, datang untuk berlindung. Alim kita kena jaga. Takkan dia nak duduk di sana dan dibunuh, na'udzubillah. Ada habis. Habislah masa kita. Jadi tuan-tuan boleh tengok balik nota ni,
Dia sudah kata dah senyum. Senyum betul. Bila habis awal, insya-Allah senyum. Saya suka benda tu. Kita nak masa yang kita ada ni tak banyak, tapi kita guna betul-betul. Jadi saya bagi pada tuan-tuan nota ni, akan datang kalau ada rezeki kita akan buka kitab. Kitab tu pun kita bagi kat tuan-tuan yang risau. Kita bukan jenis orang yang jenis bawa kitab, bagi-bagi suruh bayar, tak ada. Yang tu jenis orang yang nak duit. Jadi kita kalau ada rezeki akan datang kita buka kitab, kita bagi kepada tuan-tuan terjemahan kitab tersebut supaya ilmu ni tersebar dengan percuma. Tak ada kita susah payah. Imam Nasa'i ni buat buku dia pun dia bagi percuma zaman dia. Imam-imam semua begitu. Jadi saya terima kasih kepada pihak surau. Ada rezeki kita jumpa lagi. Tapi inilah cara kita. Kita akan ada rezeki kita akan tengok benda-benda ni dalam bentuk yang kita boleh amal. Bukan cerita benda pelik-pelik sampai tak tahu nak buat apa. Cerita pasal Dajjal sampai tak tahu nak buat apa. Dan kita bagi tahu apa kita kena buat. Akan datang kalau ada rezeki, insya-Allah kita akan perincikan setiap tanda-tanda akhir zaman ni dengan lebih terperinci. Apa itu Dajjal, apa itu Ya'juj Ma'juj, apa itu binatang yang keluar daripada perut bumi. Banyak orang bercerita dalam internet benda yang tak pasti, dan banyak orang buat video benda yang tak pasti. So kita akan setakat mana yang saya mampu kongsi ilmu dengan tuan-tuan. Dan kalau ada yang nak ikuti, saya ada kelas bulanan dekat di Alpinia tu, setiap Sabtu kedua setiap bulan. Jadi kita sampaikan, dan kalau tuan-tuan dijemput untuk hadir ke Community Center, tempat kita untuk semua, insya-Allah. Ada rezeki tuan datang bawa keluarga dan sebagainya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Maaf saya buat kuliah sekejap je. Insya-Allah saya nak bagi tuan-tuan senyum. Kalau lama kuliah susah hati. Bila nak habis ustaz ni? Masih